Hai semua, saya Dave dari Empat Angsana. Hari ini saya nak bentang pasal tajuk 5.6 iaitu interference gelembang. Kita tengok apa itu prinsip superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahawa apabila dua gelembang bersuperposisi, sasaran paduan ialah hasil tambah sasaran individu bagi dua gelembang tersebut. Interference gelembang ialah superposisi dua atau lebih gelembang dari sumber gelembang yang koheren. Koheren ni bermaksud frekuensi kedua-dua gelembang yang sama tapi fasa dia berbeza. Superposisi gelembang ni menghasilkan interference membina dan interference memusnah. Interference membina kita ada dua, iaitu berlaku apabila dua puncak bersuperposisi dan berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi. So, time puncak tu tengok Rajah 5.55 muka surat 211. Sebelum bersuperposisi, P dan Q dia punya ketinggian A. So P tu tinggi dia A, Q pun tinggi dia A. So semasa bersuperposisi dia akan bertambah. Maksudnya P dengan Q dia bercantum untuk menjadikan dia sebagai puncak. So A tambah A kita dapat 2A. So lepas superposisi dia jadi biasa balik macam sebelum bersuperposisi. Interference membina ni berlaku apabila dua lembangan bersuperposisi. So sebelum bersuperposisi P dengan Q, dia punya lembangan ni ke bawah kan. So maksudnya dia ada negatif A. Ke bawah dia negatif, ke atas dia positif. So semasa superposisi negatif 2 sebab P negatif A, Q pun negatif A. So bila dia kedua-duanya bercantum, dia akan negatif A tambah negatif A. Maksudnya dia adalah negatif 2A. So lepas superposisi dia jadi normal balik. Kita juga ada interference memusnah berlaku apabila satu puncak dan satu lembangan bersuperposisi untuk menghasilkan sasaran paduan sifar. Sifar ni adalah neutral, so ke atas is positif. Maksudnya yang tadi puncak is kita punya positif A, ke bawah is negatif A. So positif A tambah negatif A sama dengan kosong, di neutral. Interference gelembang ada 3 jenis, iaitu interference gelembang air, interference gelembang cahaya dan juga interference gelembang bunyi. Untuk interference gelembang air, kawasan cerah diwakili oleh puncak, manakala kawasan gelap diwakili oleh lembangan. Kawasan kelabu yang tadi adalah interference memusnah, iaitu puncak dan lembangan. Untuk interference gelembang cahaya, interference membina menghasilkan pinggir cerah, manakala interference memusnah menghasilkan pinggir gelap. Kita boleh tengok gambar dekat muka surat 214 tu. Untuk gelembang bunyi, kita tak boleh lihat, so kita akan guna paparan skrin OSK. So kita boleh tengok dia punya interference membina dan interference memusnah. Terdapat beberapa aplikasi interference gelembang dalam kehidupan harian kita. Contoh dekat kapal, dia punya tapak kapal tu dekat situ akan menghasilkan superposisi supaya kawasan sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Dekat cermin mata pula, interference ni membantu menjadikan penglihatan lebih jelas dan mengelakkan pembentukan imej pada kaunter cermin mata. Dia akan memusnah, maksudnya imej dia akan memusnah. Last, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelembang bunyi yang berinterference secara memusnah. Sebabnya kalau bunyi yang kuat, so kita interference gelembang akan masuk ke dalam telinga kita secara kuat. So kalau kita guna alat sistem mikrofon tu, so gelembang tu akan dimusnahkan. Kita tengok satu contoh soalan 5.6 gelembang superposisi. Soalannya, dalam interference dua punca gelembang koheren, jarak pemisahan antara dua pencelup sfera ialah 4 cm dan jarak di antara dua garis knot yang bersebelahan ialah 5 cm apabila diukur pada jarak 20 cm dari punca gelembang koheren. Hitam panjang gelembang air lambda bagi punca gelembang itu. So kita kena tahu formula dia terlebih dahulu, iaitu lambda sama dengan AX per D, dengan syarat A adalah jarak antara dua sumber koheren, iaitu daripada soalan kita boleh tahu iaitu 4 cm. So S ialah jarak pemisahan knot ataupun anti-knot
Okey, dari soalan dikata 5 cm. So D adalah jarak tegak dari punca koheren. Jarak tegak iaitu 20 cm. Okey. Panjang gelombang lambda kita kena cari. So kita ganti dekat formula lambda sama dengan AX per 20. So bila kita dah ganti, kita dapat 1.0 cm. Okey, so kita kena tukarlah untuk unit yang betul iaitu meter. So jawapannya 0.01 meter.